Hai, okey. Hari ini kita akan bincang sikit lah pasal avulsion. Apa tu avulsion? Avulsion tu sebenarnya adalah bila gigi yang terkeluar sepenuhnya daripada soket mulut ni. So, macam mana boleh berlaku avulsion tu kan? Boleh terjadi bila bergaduh ke, ataupun bila buat acara boxing ke, ataupun boleh masa accident. Okay, so gigi kita ni ada dua jenis lah. Gigi susu dengan gigi kekal. Kalau contohnya gigi susu yang terkeluar, kita tak perlu letak balik lah dalam soket tu. Sebab kalau kita letak balik, kita boleh cederakan gigi kekal yang ada dalam gusi tu. So, kalau gigi kekal pula yang terkeluar, apa kita nak buat kan? Pertama sekali adalah kita kena bertenang. Okay, bila dah bertenang, kita cari baiklah gigi kita yang terjatuh dekat mana-mana yang kejadian berlaku. And then bila kita dah jumpa gigi kita tu, kita kena make sure kita pegang pada dia punya corona. Corona dia adalah yang warna putih-putih ni. Jangan sesekali pegang dekat akar dia, sebab dekat akar ni masih ada sel yang hidup lagi lah. Okay, so bila kita dah jumpa gigi kita, kalau misalnya dia kotor, boleh lalukan bawah air selama 10 saat just untuk bersihkan debris yang atas gigi ni, and then boleh cuba masukkan balik dalam soket. Tapi jangan paksa tau. Okay, kalau contohnya tak boleh juga, boleh letak gigi ni dekat kita punya dalam mulut, dekat bahagian geraham ni ataupun dekat depan, asalkan dia ada alveolar dekat kawasan tu. Contohnya kalau takut kotor juga, boleh letak dalam susu, ataupun tak ada susu, boleh letak dalam tap water lah, tapi jangan lama-lama sangat sebab nanti boleh berlaku juga kerosakan pada sel gigi ni. Bila dah settle semua tu, cepat-cepat pergi dekat klinik gigi yang terdekat. So, bila dah sampai klinik gigi, apa yang doktor akan buat kan? So, doktor usually akan mula-mula sekali dia akan bagi bius supaya tak sakit lah masa dia akan buat proses pembersihan balik luka yang ada dekat situ. Bila dia dah bersihkan luka semua, dia akan masukkan, cuba attempt lah masukkan balik gigi dalam soket tu. Bila dia dah masukkan dalam soket, usually dia akan letak macam satu pagar lah, ataupun nama dia splint, untuk stabilkan gigi tu dekat situ. Lepas tu selalunya splint tu doktor akan pasang dalam masa 2 minggu. Sepanjang 2 minggu tu, kalau boleh janganlah pergi lakukan aktiviti yang ganas, yang kasar-kasar, contohnya macam pergi main sukan ke apa. Kan makanan yang lembut-lembut je, and then kalau boleh elakkanlah guna gigi depan tu untuk macam tarik-tarik makanan ke, and then make sure jaga betul-betul lah kebersihan mulut, especially kebersihan gigi dekat area situ. Okey, apa yang berlaku bila gigi kita ni mengalami avulsion? Gigi kita ni dia ada periodontal ligament, maksudnya PDL lah, yang mana struktur dia ni macam getah. Macam getah yang pegang gigi tu. Bila avulsion ni, getah-getah yang pegang gigi tu dia terputus. So bila terputus, getah ni terputus, PDL ni dia rosak lah. Yang kedua, saluran darah yang supply gigi kita ni pun dia akan terputus. So bila tak ada saluran darah yang supply gigi kita, gigi tu pun akan mati. So objektif replantation ni, prosedur untuk masukkan balik gigi dalam soket yang dah tertanggal tadi, adalah untuk sambungkan balik PDL, periodontal ligament, getah-getah yang terputus tadi, dan juga ikat balik saluran darah yang terputus tadi. Walaupun gigi tu kita dah masukkan balik dalam soket, ada dua faktor yang akan efek lah dia punya proses penyembuhan dan juga dia punya prognosis dia. Berapa lama gigi tu boleh tahan lah. Faktor yang pertama adalah berapa lama gigi tu berada kat luar daripada soket sebelum dimasukkan balik dalam soket. Kalau gigi tu dah boleh masukkan balik dalam soket pada waktu kejadian, lepas jatuh tu boleh terus masukkan balik, punya prognosis dia lagi bagus lah. Gigi tu dapat dimasukkan dalam soket tu kurang daripada 1 jam, dia punya chance atau peluang untuk PDL dan juga saluran darah tu untuk terbentuk balik at least 40 hingga 60% kes dia akan terbentuk balik lah. Kalau gigi tu dimasukkan balik lebih daripada 1 jam atau lebih daripada 60 minit, dia punya proses dia rendah, tendensi dia untuk dapat ankylose, akar gigi tu terhakis dan juga gigi tu akan mati akan lebih tinggi lah. Okay, lagi satu, kalau gigi tu lebih daripada 1 jam tak masukkan dalam mana-mana cecair, tendensi dia untuk ankylose lagi tinggi. Antara gigi yang akarnya dia dah sepenuhnya terbentuk dan juga belum sepenuhnya terbentuk. Untuk gigi yang akar dia belum sepenuhnya terbentuk, dia punya chance saluran darah dengan dia punya PDL untuk bercantum balik lagi tinggi lah. At least 18% gigi tu dia akan survive. Tapi kalau gigi tu dia punya akar dia dah sepenuhnya terbentuk, mostly gigi ni dia perlukan rawatan akar lepas buat splint tu lah. Sebab most of the time gigi ni dia tak akan survive, dia tak akan baik dengan sempurna. Okay, so semua dah tahu kan apa nak buat kalau kes avulsion ni terjadi. Yang penting kalau
terjadinya kes ni, pergi jumpa cepat-cepat doktor gigi yang bertauliah untuk dapatkan rawatan susulan. Bye. Bye.